Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Baik, yang pertama-tama dan selama-lamanya marilah kita wafatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi kita dapat berkumpul dalam satu majlis ilmu, dalam satu forum yang sedang dianjurkan oleh Persatuan Agama Islam. Yang kedua, banyaklah selawat serta salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akan berkat kezaman perkembangan baginda telah melakukan, alhamdulillah, iman dan iman Islam yang Allah telah mengetahui dua-dua nikmat itu. Jadi insyaAllah pada malam ini seperti yang telah dimaklumkan oleh saudara Komisi Majlis sebentar tadi, kita akan membicarakan berkenaan forum Isra' dan Mi'raj, yang mana Isra' dan Mi'raj ini merupakan peristiwa yang wajib kita imani kita sebagai seorang Muslim. Dan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang dimana setiap tahun kita mesti memperingati pada 27 Rejab. Setiap tahun 27 Rejab kita kira pada setiap tahun ada sahaja forum-forum ataupun kuliah-kuliah berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Jadi dari kesempatan ini kita ambil peluang yang ada ini untuk kita menambahkan lagi ilmu kita, menambahkan lagi segala ilmu pengetahuan berkenaan dengan perkara yang dimana peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat-sangat kita perlu ingat. Jadi sebelum itu saya ingin memperkenalkan dululah panel yang akan meneruskan lagi forum kita pada malam ini. Yang pertama, panel yang pertama yang duduk di sebelah kanan saya, iaitu Ustaz Ibrahim Fikri bin Abdullah. Apa khabar Ustaz? Sihat ke Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, panel yang kedua yang merupakan pengurusi Sekretariat Pusat Islam, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Latif Ismail. InsyaAllah, apa khabar Ustaz? Sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah tanpa kita membuang masa yang banyak, jadi insyaAllah kita akan teruskan dengan kupasan round yang pertama bersama panel yang pertama, iaitu Ustaz Ibrahim Fikri. Jadi insyaAllah saya akan bertanya kepada Ustaz kejadian Isra' dan Mi'raj, iaitu Rasulullah SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan juga naik ke atas langit yang ketujuh, telah menimbulkan satu isu bahawa Allah itu mawjud dan Allah bersemayam di atas arasy, yang ini bertempat, yang bermakna maksud Allah Subhanahu wa ta'ala berhajat kepada sesuatu, sedangkan Allah tidak berhajat kepada makhluk. Jadi isu ini adalah menentang dengan akidah yang kita pegangi, iaitu daripada akidah Sunnah wal Jamaah. Jadi apakah penjelasan daripada Ustaz berkaitan dengan isu ini supaya akidah kita dapat ditanam kuat dalam jiwa kita dan tidak flamboyan ataupun terbatas daripada keadaan akhir zaman ini. Seperti yang kita tahu, pada akhir zaman ini banyak sangat pegangan-pegangan yang mana menggoyahkan lagi keimanan kita, yang menggoyahkan lagi akidah kita yang telah kita pegang, iaitu Sunnah wal Jamaah, yang setiap kali bertentangan dengan berbagai-bagai dakwah yang ingin menjatuhkan kita sendiri. Jadi insyaAllah, apakah pendapat Ustaz berkenaan dengan isu yang telah saya sebutkan tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Rabbana faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina shiratal mustaqim. Amma ba'd. Terima kasih pada pengacara majlis, seterusnya yang berusaha
Ustaz Dr. Muhammad Zaki bin Ismail, seterusnya siswa guru yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, mudah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam forum yang kita akan bincangkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Itu dalil dalam Al-Quran yang mengatakan peristiwa Isra wal Mi'raj yang berlaku ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang pertama, melalui peristiwa Isra Mi'raj inilah ketika mana berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada dipanggil tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana di Taif. Jadi tahun itu adalah tahun kesedihan bagi Nabi. Jadi Allah Ta'ala bagikan pada Nabi ini sebagai satu hadiah yang mana Nabi di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan. Jadi dalam peristiwa Isra Mi'raj ini banyak pengajaran yang kita dapat, di mana bila berlaku saja peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada 3 golongan. Yang pertama, golongan yang beriman. Yang kedua, terzahirlah orang yang beriman. Kumpulan kedua, orang yang munafik, mula-mula beriman, bila mai dengar cerita Isra Mi'raj tak percaya, tak beriman. Dan yang ketiga, memang orang kafir yang menolak terus secara total apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata yang macam-macam lah. Betul dah lah kita duk kata Nabi Muhammad tu gila, kan. Satu malam dengan jauh 1,000 perjalanan yang sebulan ambil satu malam, kan. Jadi tomahan itu berlaku kepada Nabi Muhammad SAW di dalam nak mengembangkan Islam, di dalam nak menyebarkan dakwah untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Okey. Di dalam peristiwa Isra ini berlakunya yang pertama nak uji keimanan. Agak-agaknya kalau kita berada di situ, kita nak duduk kat kelompok yang mana? Kita nak duduk dalam kelompok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ataupun kita nak duduk kelompok yang mempersendakan Nabi Muhammad SAW, ataupun kita kelompok yang memang menolak secara totali dakwah Nabi Muhammad SAW, kan. Tepuk iman, tanya selera, kan. Sudah tentulah kita duduk bersama dengan kumpulan Sayyidina Abu Bakar yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj itu. Sebab apa? Sebab sekarang kita beriman, kita Islam, kita mengucap dua kalimah syahadah, kita tasdik biqalbi, kita tasdik kebenaran Nabi Muhammad SAW, kan. Kita iqrar dengan mengucap dua kalimah syahadah. Lepas tu kita semayang, bersedekah dengan amal soleh kita, kan. 3 benda ni menjadi syarat kepada kita yang dikata bila nak kata seorang tu beriman, kan. Tasdik biqalbi, iqrar bil lisan, lepas tu amal jawarih, amal soleh ini menjadi pelengkap kepada iman kita tadi ni. Okey. Jadi siswa guru yang mati Allah sekalian, bila balik kepada cerita tentang perkara yang berkaitan dengan dekat tadi ni, ada 3 soalan. Satu soalan dia ada pecah 3 tu. Yang pertama, apa pengerusi tanya tentang Nabi ini berhajat kepada manusia. Allah itu berhajat kepada makhluk. Yang kedua, cerita tentang bersemayam ke apa? Allah bertempat. Dan yang ketiga, awal sekali tu, Nabi jumpa ada, tengok ada Allah Ta'ala, kan. Okey, yang ni okey, ada 3 pandangan.
3 pandangan. Kalau kita buka dalam kitab Tauhid, dia akan bincang tentang ru'yatullah, tentang lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang isu yang ada kat kita ni, kita duk baca WhatsApp, kita duk baca Facebook, kita duk baca artikel-artikel yang tak lengkap. Jadi sehingga kita melihat satu-satu pandangan ulama tu, kita tolak, kata ni tak betul, yang ni kafir dan sebagainya. Kita sebagai pelajar, kita kena cari sumber asal. Kita kena buka kitab Tauhid, kita buka hadis yang menafsirkan tentang ru'yatullah tu macam mana, apa pandangan ulama. Apa pandangan ulama tu kena tengok. Yang ulama apa yang salaf, ulama khalaf, dan kita tengok melihat pandangan-pandangan yang kita kena belajar lah benda tu. Hak tu yang utama, supaya kita tidak terlibat dengan orang-orang yang cyber trooper ni, yang ikut dan yang komen kan. Itu isu dia. Jadi dalam pandangan ini, secara ringkas tentang ru'yatullah ni, simple sahaja. Perkara yang berlaku Isra' Mi'raj, perbahasan Isra' Mi'raj, Allah jumpa macam ni, Nabi jumpa Allah ni macam mana, berdepan kah, macam mana kah, yang tu adalah perkara perbahasan furu' di dalam ilmu akidah kan. Dia tak masuk, yang tu ilmu termasuk dalam ilmu cabang di dalam perbahasan ilmu akidah. Kerana apa? Kerana berdasarkan di sana ada tentang isbat Isra' Mi'raj, Nabi tengok Nabi, Allah tengok Nabi ni, ada 2 hadis. Yang pertama daripada Ibnu Zar. Yang pertama hadis yang dibawa oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala, dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aita rabb, adakah kamu melihat Tuhan? Lepas tu Nabi jawab, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nur anni arahu. Dia apa, Rasul apa, Nabi kata tengok, tapi tengok dengan cahaya. Itu satu pendapat. Ulama menafsirkan cahaya tadi kan, di antaranya dia bahaslah Sayyidah Aisyah pun bahas dan sebagainya tentang tu, yang dikatakan bila dia bahas cahaya itu daripada makhluk, cahaya termasuk pada makhluk. Bila makhluk, makna Nabi tak lihat sebab hijab dengan cahaya. Faham? Bila Nabi nak jumpa Allah, nak tengok, Nabi kata aku tengok, tapi tengok cahaya, nur. Tapi nur itu merupakan hijab, sebab Allah tidak, Nabi tak boleh tengok Allah Ta'ala. Tu sebab kan dia hijab dengan cahaya. Itu satu kan. Yang kedua, pandangan yang kedua, daripada hadis Ibnu Abbas, harra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu fi lailati Isra wal Mi'raj. Lepas tu Nabi kata faqala na'am. Nabi kata ya. Di dalam hadis ini ulama dibahas pula Nabi tengok macam mana. Nabi tengok ra'ahu bi'aini ra's. Nabi tengok dengan mata kepala ke, ataupun Nabi melihat dengan mata hati. Pandangan yang kedua. Dan pandangan yang ketiga, lam yara, mana Nabi tak tengok pun Allah Subhanahu Wa Taala pada Isra' dan pada malam Isra' dan Mi'raj kan. Tapi di dalam pandangan mazhab ahli sunnah wal jamaah, melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu hukumnya harus. Ingat, hukum akal ada 3, wajib, mustahil, harus. Hukum taklifi ada 5, wajib, sunat, makruh tu kan. Jadi harus pada mazhab imam, pada mazhab ahli sunnah wal jamaah. Okey, yang tu yang dibahaskan bila kita tengok, dibahaskan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tu jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua pula, cerita yang kedua tentang ru'yatullah fi dunya wal akhirah, melihat Allah di dunia dan di akhirat. Boleh tak? Boleh tak?
okey, dalam mazhab ahli sunnah hukum dia harus kan, boleh tengok, boleh ke tak boleh tengok kan. Tapi ulama bersepakat jumhur melihat Allah Subhanahu Wa Taala adalah melihat pada hari akhirat. Mana di akhirat esok kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala yang dipanggil nikmat yang paling nikmat yang paling hebat sekali adalah melihat Allah Subhanahu Wa Taala kan. Okey, tu berkaitan dengan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya okey, banyak ulama yang mengatakan jawaz ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat nanti ni bukan kita melihat yang macam kita sangka sekarang kan. Bila melihat mungkin Allah itu berjihah, tapi jihah tu tak samalah jihah yang ada di dunia ni kan. Okey, tu tentang ru'yatullah. Yang kedua tentang bersemayam. Allah tu ni yang ni istiwa kan. Bab bersemayam Allah Subhanahu Wa Taala ni ada dua pandangan. Cara kita yang pertama dipanggil tafwid dhot, yang kedua takwil. Apa dia ni tafwid dengan takwil ni? Ni yang ustaz kata kena mengaji kan. Mengaji dia dengan forum pun dia tak jadi, dia kena mengaji baru dia dapat kan. Okey, contoh nak yang dikatakan tafwid, serah terus makna. Kalau orang terjemah istiwa tu apa? Duduk atas kursi, bersemayam kan. Ala arsyistawa tu bersemayam kan. Adakah Allah Ta'ala duduk atas kursi macam manusia kan? Tapi kalau mazhab salaf kan, tafwid terus serah terus ke Allah Ta'ala tanpa bersemayam sudah. Tak payah duk tanya kaif, tak payah duk tanya macam mana kan. Duduk Allah Ta'ala macam mana, yang tu tak boleh. Tak boleh. Soal tu bid'ah kan. Iman wajib. Okey, yang kedua kita takwil. Contoh takwil antara ayat yadullah, tangan Allah. Adakah kita nak kata yadullah, tangan Allah tadi ni ada asabi', ada lam, ada daging, ada tulang kan. Jadi kita takwil, jadi dipanggil takwil tadi, kita takwil dengan Allah tu bersifat dengan qudrah, berkuasa. Kalau kita tafwid Allah tu yadun teruslah. Tak payah duk tanya yadun manusia macam mana, tak boleh. Hak tu lebih selamat. Kata Imam Ghazali di dalam kitab dia Iljamul Awam 'anil Ilmu Kalam, dia kata mazhab yang paling selamat sekali i'tikad ialah mazhab salaf. Mazhab salaf ni mazhab orang salaf tu, mazhab orang duk pada zaman Nabi tu. Bukan kita ni, aku ni mazhab salaf ni ikut saya tak. Macam mana sebab dia kata? Imam Ghazali kata ada 3 benda. Sebab orang yang duduk pada zaman salaf ni ada 3 benda dia selamat. Sebab yang pertama, insan manusia Nabi Muhammad tu dia lebih faham lagi dunia dan akhirat. Yang kedua, orang yang hidup zaman dia tu terima bulat-bulat, tanpa ada takwil, tanpa ada uji kaji dah, dia terima terus kan. Yang 3 tu saya tak ingat apa dia. Tapi ada 3 kan. Tengok ramai sangat ni dia terkejut sikit kan. Terlupa dah satu. Jadi kita jangan duk yang penting kita mengaji, itulah ustaz kata kan. Jadi itu yang bercerita tentang bab istiwa tadi ni kan. Adalah pandangan ulama yang istiwa Allah macam mana sebagainya tu kita boleh baca, dan kita ambil pandangan yang kita tak payah duk berkeliling orang kan. Ni duk berkeliling orang bab istiwa saja, penuh Facebook duk komen maki macam-macam, tak boleh kan. Kita yang ngaji ni, kamu ni nak balik ni tetap dah keluar ni cikgu, tetap keluar dah ustaz
Kalau kita ustaz duk bawa benda-benda khilaf, benda-benda hadu berkelahi ni, tak jadi. Kita ni penyatuan, kita ambil jalan tengah, kan? Kita ambil jalan tengah, pandangan-pandangan yang mu'tadil lah, yang syadid sangat, kan? Okey, tu cerita bab takwil, bab istiwa tadi. Dan yang ketiga, satu, dua, apa satu lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Itulah kan? Makna itulah di antara pandangan-pandangan ulama yang mengatakan cerita tentang ru'yatullah, tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Makna peristiwa Isra' Mi'raj tu kita kena beriman lah, kita kena wajib beriman. Kalau kita tak beriman dengan Isra' Mi'raj tu, peristiwa yang berlaku tu, makna boleh jatuh iman kita, kan? Dan setakat tu dulu kot untuk pusingan pertama, kan? Assalamualaikum, wallahu a'lam. Alhamdulillah kepada saya Gusti atas kupasan yang sangat panjang lebar berkenaan dengan dua isu yang kita sering lihatlah daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, iaitu berkenaan dengan Allah bersemayam di atas Arasy, serta isu bahawa Allah adalah tidak menghajat kepada makhluk. Jadi kita tengok daripada penjelasan daripada saya dan fikir bahawa banyak pendapat-pendapat yang ada di dalam setiap perkara yang berlaku itu. Jadi apa yang kita tahu berkenaan dengan perkara khilaf ni, maka kita berlapang dada, dan jangan menjadikan perkara khilaf tu menjadi satu perkara yang menyebabkan kita saling berbala-bala, dan apa yang penting berkenaan dengan segala isu ini adalah dengan kita mengaji, dengan ulama-ulama yang berkhabar, dengan sos yang paling terbaik. Jadi insyaAllah kita teruskan lagi pentas forum kita pada malam ini dengan soalan yang kedua untuk round yang pertama. Jadi saya akan bertanya kepada panel yang kedua, Ustaz Dr. Muhammad Zaki bin Ismail. Isra' dan Mi'raj merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi menjadi satu kritikan kepada golongan orientalis dan penghinaan bagi golongan penentang kerana peristiwanya yang aneh, ajaib dan tak terkata di akal yang kita yang mahu ini. Bagi pendapat Ustaz, apakah perkara atau pandangan pertama yang sepatutnya setiap umat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu dijadikan fikiran apabila disebutkan berkenaan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj? Kerana pandangan pertama atau pandangan yang kita kena ada ini akan membawa kepada hakikat sebenar tentang Isra' dan Mi'raj. Jadi insyaAllah kepada Mas-Puluh. Terima kasih kepada saudara Nabil, Tuan Timbalan, Sebab Penang, Ustaz Ibrahim, Ustaz Zairo dan seterusnya, siswa guru. Ustaz lebih suka memanggil anak-anak, jarang nak panggil siswa guru. Satu panggilan yang rasa dekat dengan hati, yang duduk dalam kelas Ustaz. Biasa Ustaz panggil anak-anak. Ya, baik. Bila disebut dengan Al-Isra', Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Isra' ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanallah, Allah memulakan ayatnya dengan subhanallah, satu ungkapan yang menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat-sifat kelemahan, sifat kekurangan.
Maka bila disebutkan subhanah, maha suci dari segala bentuk kekurangan, maka perkara yang akan berlaku selepas itu adalah perkara yang berlaku dengan kudrat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa penuh. Satu. Maka kita melihat apa yang berlaku adalah dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghukum sesuatu, meletakkan peraturan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tidak ada campur tangan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Disebutkan subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Nabi bukan yang Nabi yang berjalan, tidak, diperjalankan. Bila Nabi yang diperjalankan, maknanya bukan kudrat Nabi lah, kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi suatu hukum alam lah. Pergerakan dengan masa itu sentiasa bertentangan. Hukumnya bila pergerakan itu lebih pantas, kekuatan untuk bergerak itu lebih kuat, maka masanya akan jadi semakin berkurangan. Itu teori sains bukan? Bila kudrat itu kurang, maka pergerakan itu akan jadi lambat dan masanya akan semakin panjang. Bila disebutkan pergerakan itu dalam aspek makhluk pun begitu, semakin berkuasa, semakin cepat, semakin laju. Maka bila mana yang menggerakkan itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak terikat dengan masa, yang tidak terikat dengan jarak. Maka sesuatu yang bukan mustahil. Bahkan peristiwa Isra itu berlaku bukan keseluruhan malam. Allah menyebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, nak gambarkan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita fikirkan dengan akal manusia, bila disebutkan asra, dah jelas dah. Asra maknanya berjalan di waktu malam. Mana asra berjalan di waktu malam. Tapi Allah datangkan lagi asra bi'abdihi lailan. Maknanya pergerakan itu, yang Isra-nya perjalanan ardiyah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berlaku dalam sebahagian malam. Bahkan diceritakan dalam hadis-hadis bahawa bila Nabi Mi'raj untuk menerima kefarduan salat itu, dan Nabi turun balik kembali ke rumahnya, tempat tidur Nabi itu masih panas, terasa masih panas lagi. Makna apa yang berlaku itu di luar masa. Apa yang berlaku ada di luar masa, sebab ianya adalah dilakukan oleh yang mencipta masa, yang mencipta jarak, yang menciptakan keseluruhan makhluk itu. Sebab itulah tidak ada sesuatu yang kita rasa tidak masuk akal. Tidak masuk akal bila kita meletakkan hukuman itu kepada Nabi. Kalau Nabi yang bergerak dengan kudrat Nabi, kita kata tak masuk akal. Tapi bila ianya diperjalankan oleh Allah, tak ada apa. Macam seekor ikan yang pada pukul 7 berada di Pulau Pinang, pukul 8 sudah berada di Kuala Lumpur.
Bila dia balik ke Pulau Pinang balik, dilepaskan kembali ke dalam kolamnya, dia cerita kat rakan-rakan dia, tadilah aku pergi Kuala Lumpur, aku tengok ni, bohonglah kamu. Sebab dia mengukurkan pergerakan ikan itu dengan akal ikan bandingan dia. Tapi kalaulah ikan itu apa, aku bukan pergi dengan berenang, aku naik kapal terbang. Yang bawa aku adalah manusia yang naik kapal terbang, yang jaraknya perjalanan itu dengan kapal terbang makan masa lebih kurang 1 jam sahaja. Aku pusing kat sana 1 jam, kemudian balik ke airport KLIA, naik kapal terbang balik sampai di Penang, dalam tempoh 3 jam ke 4 jam aku sudah berada dalam kolam ini. Boleh nampak maknanya, dengan apa yang Allah sebutkan, dengan kekuasaan dan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang kita rasa mustahil pada akal kita, tidak mustahil dengan kudrat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Allah mulakan dengan mentakdiskan, menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala kekurangan. Subhanah, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanah ini, bila benda itu sesuatu yang mengagumkan, maka subhanah. Antaranya Allah sebut subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, kan? Maha suci Allah yang telah menjadikan makhluk ini berpasang-pasangan, kan? Sesuatu yang mengagumkan, ada pasangannya. Dan banyak lagi subhanah yang bagi kita yang beriman, maknanya bila sebut subhanah, dia sudah terkeluar daripada kudrat manusia, sudah terkeluar daripada undang-undang dan pemikiran manusia. Maka sebab itulah bila di pagi hari keesokannya Abu Jahal bertanyakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dengan tujuan untuk memperolok-olokkan Nabi. Ada sesuatu ke turun ayat semalam? Berjumpa Nabi, ada ayat turun ke semalam? Tapi kita semalam aku telah diisrakan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Filistin. Kata je Nabi kata, dia kata peluang. Pasal apa? Sesuatu yang kita katakan dia memang gila, tak betul, dah ada peluang tak? Maka orang pertama yang dicari oleh Abu Jahal ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Datang bertemu dengan Abu Bakar, dia ceritakan, kamu dah dengar tak kawan kamu semalam? Dia telah cerita, dia telah diisrakan berjalan daripada Mekah sampai ke Filistin. Nak gelap ya, sesuatu yang tidak masuk akal. Maka apa jawapan Abu Bakar As-Siddiq? Kalaulah itu yang keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, aku tetap beriman. Bahkan kalau dia kata dia telah mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, aku juga beriman. Itu sikap dan pendirian orang yang beriman, percaya dan beriman dengan apa sahaja yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran merupakan sebaik-baik bukti yang membuktikan tentang keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi diucapkan kepada Saudara Tuan Rahim atas kupasan yang tajam berkenaan dengan isu di mana kita lihat setengah orang tadi yang mengatakan bahawa peristiwa seorang Mi'raj ini merupakan satu peristiwa yang tidak sampai akal ataupun aneh. Dan kita telah lihat bahawa ada sesuatu yang datang daripada Allah, tidak apa yang mustahil untuk kudrat Allah. Kekuasaan Allah ini tidak apa yang mustahil.
Bahkan segala sesuatu tu langsung tak ada langsung sedikit pun yang Allah tak mampu nak buat. Kerana itulah kekuasaan Allah yang sangat-sangat kita tak mampu lah untuk capai oleh akal kita ni yang sangat-sangat lemah. Jadi insyaAllah selesai untuk pusingan yang pertama. Jadi lepas maka kita teruskan lagi dengan pusingan yang kedua. Yang untuk soalan yang kedua pula kepada Ustaz Ibrahim Jifri, iaitu melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, baginda telah menyaksikan tanda-tanda kebesaran pemerintahan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antaranya, baginda Rasulullah SAW telah diperlihatkan dengan berbagai kejadian dan peristiwa aneh yang menunjukkan keadaan perbuatan manusia beserta balasan yang bakal mereka terima, sama ada berupa kebaikan atau kejahatan. Ini sebagai peringatan tentang balasan Allah. Jadi berdasarkan kisah-kisah yang telah diperlihatkan oleh baginda Nabi SAW, sejauh manakah hikmah peringatan tentang balasan Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini dapat memberi kesan kepada jiwa dan tingkah laku kita sebagai seorang manusia. Jadi insyaAllah saya serahkan kepada Ustaz Jifri. Terima kasih pada pengacara majlis. Jadi kalau dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ni kita boleh tengok bagaimana peristiwa ketika mana Nabi naik ke langit pertama, kedua. Ada yang Nabi jumpa satu kelompok yang dia tanam, itu terus dapat hasil. Kan? Itu orang yang apa? Orang yang berjihad fi sabilillah kan. Lepas tu ada lagi kelompok yang mana bila Nabi bersama dengan malaikat tengok satu kelompok tu dia duk hantuk kepala, hantuk pecah, jadi balik hantuk kan. Nabi pun tanya pada Jibril, siapa hantuk kepala kan? Dia kata macam tu lah kot kan. Pasal apa hantuk kepala? Tinggal semayang kan, tinggal semayang, lepas tu buat semayang, buat semayang lewat waktu kan. Lepas tu Nabi jumpa lagi kelompok yang duk ambil cakak besi tu duk ni dadah kan. Lepas tu ada yang satu kelompok yang makan daging, ada daging elok dengan daging tak elok, ambil daging busuk, daging mentah makan kan. Yang tu orang yang berzina kan. Ini adalah gambaran-gambaran yang Allah pamerkan, Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita dapat gambaran tersebut melalui Nabi Muhammad SAW kan. Jadi melalui peristiwa ini, apa hikmah kita nak buat kan? Kita masih leka, kita masih lalai. Bila sebut bab semayang, kita pun masih lalai bab semayang. Semayang di akhir waktu. Ada yang semayang sehari dia semayang 2 waktu saja kan. Dia semayang subuh dengan zuhur, lepas tu dia jamak maghrib isya, dia jamak isya, maghrib masak sekali dia buat petang malam. Ada orang macam tu kan. Sebab apa? Sibuk Ustaz. Saya ni sibuk, sangat sibuk kan. Contoh. Lepas tu jadi ada yang orang melakukan maksiat kan. Ustaz, saya nak bertaubat dah Ustaz, tapi tak boleh lah, dia kacau jiwa saya kan. Saya dah cuba nak tinggal dah benda-benda yang tak faedah ni, tapi tak boleh kan. Macam-macam godaan yang ada kan. Jadi kita kena mujahadah. Sebenarnya semua ni semua dah ada, Islam dah ajak, cuma kita tak buat, kita tak ambil serius kan. Sebab apa? Kalau kita tengok iblis ni dia bijak kan. Dia bijak nak kaburkan mata kita. Ustaz ambil satu cerita yang berlaku kepada
kepada Ummu Maktum. Bila dia nak keluar pergi semayang, dia selalu semayang bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Pada satu waktu subuh dia nak keluar semayang, dia jatuh, darah muka, balik basuh baju. Lepas tu dia berjalan lagi, masa yang seterusnya, hari yang kedua dia jatuh juga, luka. Dia balik hari ketiga, dia berjalan juga, ada orang sambut dia. Kalau ada cerita kata seorang lelaki ni duk pergi hantar dia pergi balik semayang supaya tak pergi jatuh. Lepas tu tanya dia, siapa dia hang ni duk selalu iring aku pergi semayang. Lepas tu dia kata, aku ni iblis. Aku iblis. Jadi siapa? Kan? Sebab kali pertama hang jatuh tu, balik cuci baju, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Kali kedua jatuh, Allah Ta'ala ampun dosa keluarga dia. Jadi kali ketiga jatuh tu, aku tangkap hang, supaya aku takut sehari Allah Ta'ala ampun dosa satu ahli qaryah kampung tu. Sebab penat aku duk kacau mereka ni, tiba-tiba dengan apa jatuh dia tu Allah Ta'ala ampun. Kan? Tu cerita lah. Satu lagi cerita yang berlaku pada seorang orang soleh. Setiap kali semayang subuh, iblis akan gerak dah. Kan? Iblis main gerak dah semayang subuh. Pergi semayang subuh. Lepas tu dia pun tanya, hang siapa? Aku iblis. Kenapa hang gerak aku semayang subuh? Sebab setiap kali kalau hang semayang subuh, hang lewat tak bangun sikit semayang subuh, hang akan mengajak satu kampung ni. Jadi bila hang mengajak, orang akan ada ilmu. Jadi aku tak boleh nak apa? Nak buat kerja iblis tu lah. Kan? Tu cerita. Jadi dalam kita buat kerja, macam mana kita nak istiqomah dalam ibadat, kita buat maksiat, kita selalu berkapal, kita masalah ikhtilat, tak apa, nak kapal-kapal, tapi jangan tunjuk ke orang. Kan? Jangan tunjuk ke orang, mesej saja. Kan? Malu. Nak buat maksiat, jangan habaq ke orang, buat seorang-seorang. Faham? Maksudnya buat maksiat, jangan duk cerita buat maksiat kat orang. Kan? Malu kat iblis. Kan? Okey. Kita kena buat dalam IPG kita ni, kita ada semua cara untuk nak perbaik diri kita. Jadi kita guna semua yang ada. Kita ada persatuan, kita libat dirikan kita dengan persatuan supaya kita tidak sibuk dengan maksiat. Kita libat diri kita dengan pengajian, study, baca buku, supaya kita tak buat benda maksiat, benda-benda yang lara, yang melalaikan. Kita ada program di masjid semayang berjemaah 5 waktu. Kita datang ke masjid, ke pusat Islam untuk semayang. Kenapa? Bila kita libatkan diri kita dalam program, kita tak akan terlibat dengan benda-benda yang melalaikan. Contoh, kamu duduk sini dalam majlis ilmu, tapi mungkin kawan-kawan lain yang tak duduk dalam majlis ni, mungkin tengah tengok filem, mungkin tengah main game, mungkin tengah berchatting, apa-apa aktiviti yang ada yang melalaikan. Tapi kamu bila ikut program, kamu duduk dalam berjemaah, insya-Allah kamu akan buat benda-benda yang berfaedah. Mana bi'ah solehah tu kita ada. Kan, kita duduk dalam bi'ah yang baik. Bila bi'ah baik, kita akan jadi baik. Kan? Jadi itulah penting bila kita duduk dalam satu kumpulan kita pendidikan Islam yang ramai, ada 99 orang. Kita buat program untuk nak tarik suasana tu baik. Jadi IPG kita pun akan jadi baik. Kalau kita pun tak baik, semayang pun kalau ada majlis je main surau ni, kan, main pusat Islam, jadi kita tak wujud suasana tu, tak boleh. Kan? Jadi setakat tu dulu kot. Makna apa hikmah daripada peristiwa tu. Jadi kita
ambil setiap hikmah yang berlaku kepada kita dan kita fahami dan kita cuba yakini setiap peristiwa berlaku itu adalah maknanya kita dapatlah pengajaran penyang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Izan Fikri atas hikmah yang telah diberikan kita tadi. Ini insya-Allah seterusnya tanpa membuang masa, saya teruskan lagi dengan soalan yang terakhir bagi kursnya yang terakhir ini kepada Ustaz Dr. Muhammad Zaki Ismail. InsyaAllah Ustaz, apakah ibrah atau pengajaran yang boleh diambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj untuk dihayati dan menjadikan pedoman serta iktibar dalam kehidupan agar ia dapat membawa kepada perubahan yang positif kepada diri kita sebagai seorang pelajar terutamanya, insyaAllah. Baik, terima kasih kepada saudara Nabi. Apakah pengajaran yang dapat kita ambil daripada Isra dan Mi'raj? Sebenarnya apa yang berlaku ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam merupakan ibrah. Apa sahaja merupakan ibrah, dan kita ringkaskan dah pukul 9. Okay, pukul 9 dah. Kita ringkaskan. Perjalanan kehidupan hamba. Kita sekarang dalam perjalanan. Perjalanan seorang hamba, destinasi terakhir ialah bertemu Allah Subhanahu wa taala. Destinasi terakhir adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita kembali melihat kepada peristiwa Isra dan Mi'raj, sebelum Nabi dibawa untuk berjalan di waktu malam dan kemudiannya Mi'raj untuk menerima kefarduan salat, persediaan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ialah Nabi dibelah dadanya, didatangkan dengan air Zamzam, dibersihkan dada Nabi dengan air Zamzam, dicampak masuk ke dalam dada Nabi. Bukan campaklah, dituang masuk. Campak nampak macam kasar kan? Dituang masuk ke dalam dada Nabi al-hikmah, kebijaksanaan. Kemudian selepas itu Nabi diisrakan. Apa yang boleh kita fahami dalam perjalanan kita ni, nak menuju, nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tak ada siapa pun yang akan terkecuali. Hujung kepada kehidupan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk memastikan perjalanan kita selamat, sebab dalam perjalanan itu kita akan berhadapan dengan pelbagai gangguan, berhadapan dengan pelbagai cubaan, sama ada yang datang dari dalam diri dan juga yang duduk di luar diri kita, sama ada yang dinamakan dengan nafsu syahwat dan juga hasutan syaitan. Kita perlu sebelum memulakan langkah, dan bila nak memulakan langkah pertama ialah memastikan kita adalah orang yang telah membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita dari segala sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita namakan dengan istilah taubat. Tidak ada sebelum tu, tidak ada lagi maqam yang lebih rendah dari maqam taubat bagi mereka yang hujung kepada perjalanannya adalah bertemu dengan Allah dan mengharapkan dia mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka permulaan kepada perjalanan ialah dia membersihkan diri
dengan istilah yang kita namakan sebagai taubat. Dan taubat yang kita maksudkan ialah taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Tanpa persediaan membersihkan jiwa kita dari segala sifat-sifat mazmumah yang menjadi asbab kita terpedaya dengan pelbagai bujuk rayu, kita tak akan sampai kepada Allah dan Allah menerima kita dengan penuh redha. Maka marilah sama-sama Ustaz ajak diri Ustaz dan juga anak-anak semua, kita pastikan perjalanan kita ini merupakan perjalanan yang kita mulakan setiap saat, setiap ketika, sentiasa bermuhasabah, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar jiwa kita ini jiwa yang bersih, jiwa yang suci, jiwa yang punya kesanggupan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, setelah berlakunya usaha tadi, usaha bertaubat, membersihkan jiwa tadi, maka dalam perjalanan itu sebelum kita menerima keredaan Allah, di tengah-tengah tu dinamakan sebagai jihad. Jihad, tengah-tengah tu adalah jihad. Bila sebut jihad, besar dalam Islam. Antara jihad yang mesti kita lakukan, jihad memastikan pembersihan jiwa yang kita lakukan itu, yang kita dah mula dah bersih, jiwa kita itu tetap terpelihara. Jiwa yang dibersihkan itu terpelihara dan kita boleh berjalan dalam keadaan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal inilah perlunya kita suburkan gerak kerja al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Gerak kerja bila melihat suatu kemungkaran, jangan berdiam diri. Pasal apa? Bimbang kalau kita membiarkan mungkar itu berlaku dalam kawasan kita. Dibimbangi turunnya kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Nabi kata, hendaklah kamu melaksanakan kerja menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Hendaklah kamu buat kerja mengajak kepada ma'ruf. Kalau kamu tak buat, membiarkan mungkar, tunggulah Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan keputusan, ketentuannya. Maka bila kita melihat dalam kawasan kampus kita, antara perkara yang disuarakan adalah pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Maka antara perkara yang perlu kita lakukan ialah kita hendaklah menasihati, buat satu-satu gerakan supaya mungkar ini tidak terus melata dalam kawasan kampus kita. Kerja sama kerja kita, saling menasihati antara satu sama lain. Gunalah kecerdikan yang ada, kebijaksanaan yang kita miliki, bagaimana cara dia untuk pastikan benda dia berkembang. Saya menerima aduan-aduan daripada rakan-rakan pelajar bahawa sekarang ini di kafe kita duduk satu meja, lelaki perempuan, bahkan bukan seorang, bahkan nampak semakin hari semakin menjadi-jadi. Maka gerak kerja yang perlu kita lakukan sebagai orang yang telah membersihkan jiwanya dari perkara sifat-sifat mazmumah, dia tidak boleh melihat mungkar itu terus berlaku dan di hadapan mata dia.
Dia begitu cemburu dengan kemaksiatan. Mukmin itu yang Allah sifatkan. Mukmin lelaki dan mukmin perempuan itu ba'duhum awliya'u ba'd. Sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain menjadi pembantu, menjadi penyokong. Ya'muruna bil ma'ruf, dalam usaha mengajak kepada benda ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Dan kita melihat bagaimana hasil yang telah ditunjukkan kepada baginda sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kepada mereka yang berjuang fi sabilillah mengikut kemampuan yang ada. Yang Nabi tanya kepada Jibril alaihi salam, satu kaum yang sedang memungut hasil, tuai, habis tuai, tumbuh lagi, tuai lagi, tumbuh lagi. Nabi tanya, mahadha, ini apa ni? Nabi jawab, itulah satu kaum yang dahulu mereka telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menginfakkan harta yang mereka miliki di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka antara jihad yang boleh kita lakukan juga di samping pembersihan jiwa ialah jihad mengeluarkan sebahagian daripada allowance yang kita miliki itu, sekadar kemampuan, bukan banyak pun, sekadar kemampuan, supaya lahir dalam jiwa ini satu kesanggupan untuk membantu program dakwah, membantu orang yang memerlukan kepada bantuan. Dan semua ini adalah satu didikan, satu didikan. Dan nak jadikan kesanggupan untuk infak itu satu budaya, perlu kepada latihan. Dan inilah masanya untuk kita didik diri kita. Setelah Nabi dipertontonkan bagaimana balasan yang bakal diterima oleh mereka yang telah mengorbankan hartanya, menyumbang hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu besar ganjaran daripada Allah. Maka kita kena ingat, hidup adalah perjuangan. Ujung kepada kehidupan kita ialah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita harapkan adalah perjalanan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan perjalanan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak jadikan perjalanan hidup kita diberkati oleh Allah, kita mestilah sentiasa pastikan diri kita imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin mampu dilakukan benda ini kecuali mereka yang telah dipersiapkan jiwanya, bersihkan jiwanya dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita ambil iktibar dan pengajaran dari peristiwa-peristiwa yang telah dipertontonkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita bina kehidupan kita berdasarkan apa yang telah ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kerana itulah satu-satunya jalan dan cara yang memastikan kita sampai kepada keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya ucapkan kepada kedua-dua panel, Ustaz Ibn Siti serta Ustaz Dr. Muhammad Zaki, atas penyampaian, atas perkongsian ilmu yang telah kita dapat pada malam ini. Jadi insya-Allah, terima kasih juga kepada semua yang hadir, kepada yang menonton di live serta yang hadir secara fizikal. Maka ambillah segala apa yang telah para asatizah kita daripada panel, Ustaz Ibn Siti serta Ustaz Dr. Muhammad Zaki, dan segala ilmu yang kita dapat pada hari ini, maka catatlah dan ambil sebagai iktibar
Dan apa yang penting lagi yang kita sebarkan juga kepada saudara-saudara kita atau sahabat-sahabat kita yang tidak berpeluang ataupun tidak direzekikan untuk bersama kita pada malam ini. Jadi InsyaAllah ambil segala apa yang digariskan oleh Ustaz Ibrahim Fitri serta Dr. Muhammad Zaki yang berkenaan dengan pertama sekali apa yang saya boleh gariskan balik semula lah, iaitu perbanyakkanlah semula gerak kerja kita dalam usaha dakwah, iaitu memperkasakan semula amal makruf dan munkar, yang mana kita lihat daripada peristiwa Isra dan Mi'raj yang mana Nabi dipertontonkan ataupun diperdayangkan berkenaan dengan golongan-golongan, ada yang mendapat balasan yang baik dan ada juga yang mendapat balasan yang buruk. Maka kita ambil segala ibrah yang kita boleh dapat daripada peristiwa itu supaya kita dapat memperbaikkan lagi diri kita ini supaya dapat menjadi hamba Allah yang mendapat keredaan. Kerana itu keredaan Allah lah perkara yang kita ingin dapatkan dalam kehidupan kita ini. Dan saya ingin mengutip semula daripada kata-kata Dr. Muhammad Zaki bahawa hidup ini adalah perjuangan. Di mana perjuangan kita ini destinasinya adalah untuk berjumpa ataupun berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merupakan destinasi terakhir kita. Maka bila kita kata kita adalah hidup kita ni adalah satu perjuangan, maka tak larilah untuk kita buat segala amal makruf dan nahi munkar supaya apa yang kita telah belajar, apa yang kita telah ada ini kita dapat sampaikan semula pada orang-orang masyarakat di sekitar kita supaya dapat terciptanya bi'ah solihah, yang mana itu merupakan perkara yang sangat-sangat kita perlukan dalam hidup kita sebagai orang yang bermasyarakat ataupun yang berjemaah. Jadi insyaAllah wallahu a'lam. Terima kasih lagi sekali diucapkan kepada para pendengar kita dan kepada semua hadirin. Jadi insyaAllah saya mohon maaf atas segala kesilapan sekadar saya menjadi moderator dalam forum ini. Jadi insyaAllah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.